macam kita tahu cerita Don Johnson. Siapa tak kenal Don Johnson? Apa tu? The Rock kan? Okay, dia buat cerita Rampage. Okay, Rampage tu dia story, okay saya cerita sikit je sebab nak bagi gambaran sebenarnya tentang what is pengeditan genom. Okay, Rampage ni adalah salah satu jalan cerita dia macam ni. Bila CRISPR-Cas ni secara tak sengaja, macam kapal tu explode dan CRISPR-Cas ni secara tak sengaja terkena pada beberapa haiwan. Yang which is kita ada banyak watak lah, ada musangnya, ada gorilanya, dan gorila ni dia berubah jadi satu bentuk yang besar. Jadi gigantic sizes. Okay, dekat sini dia nak tunjuk yang CRISPR-Cas ni dia ada macam bad, dia ada macam menunjukkan negative connotation kat situ, yang CRISPR-Cas ni akan bawa kepada behavior yang agresif oleh binatang, dan dia buat binatang tu besar raksasa. Okay, tapi kita tak tahu sebab this one is macam beyond the mind lah punya fikiran kan. Kita tak tahu satu hari nanti boleh ke? We don't know. Tapi selagi mana all the scientists is following the rules and regulations daripada the main persatuan bioetik sendiri kan, dan the main they follow conventional punya regulation, this will not happen. Yes. Sebab benda-benda macam ni dia takkan for what nak buat satu superior organism kan, yang besar kan. What is the pros kan? Macam tu. Jadi cerita ni sampai dekat kita punya prof di Harvard, David Liu, beliau macam end up with chuckle sound, dia macam mentertawakan, dia kata semudah tu je orang fikir CRISPR ni. Okay, sebelum tu CRISPR ni, saya lupa nak beritahu yang CRISPR ni merupakan salah satu, tadi saya duk cerita pasal The Rock punya cerita ni, CRISPR merupakan salah satu daripada kaedah pengeditan genom yang paling latest sekali. Kita panggil CRISPR. Nanti saya akan further discuss lepas ni Okay, tapi profesor dekat Harvard ni macam dia end up macam kata CRISPR is not easy as that. Kalau kita nak bentuk satu organism yang sangat besar macam tu, it will not involve only one genes. Dia akan involve so many genes dan so many editing dekat setiap genes, particular genes tu. Jadi dia tak mudah macam tu. Tapi CRISPR-Cas9 memang terbukti agak efficient, sangat mudah didapati dan kit dia sangat mudah untuk dihandle. Okay. Tapi dengan kelulusan lah. Dia tak boleh nak handle susu hati di mana-mana lab lah. So itulah dia CRISPR. CRISPR adalah salah satu daripada contoh pengeditan genom. Kita ada yang lama punya ZFN. Dan beberapa tahun kemudian kita progress with TALEN, TALEN. Dan berapa lama kemudian kita progress with this CRISPR. So apa tu sebenarnya gene editing CRISPR ni sebenarnya? So gene editing ni dia macam ni tau. Dia adalah proses untuk ubah suai ataupun edit jujukan DNA tu. Dia akan edit. Okay, kita ada satu jujukan DNA. Okay, dekat DNA ni kita ada banyak session. Dan salah satu daripadanya benda yang kita tak nak lah, iaitu penyakit genetik. Penyakit genetik merupakan penyakit yang kita warisi daripada keturunan kita. Buta warna, anemia, dan somehow ada orang kata cancer is now a genetic disease, one of the genetic disease lah. So, proses ubah suai atau edit jujukan DNA ni berlaku bila ada nukleus yang kita dah program. Okay, kita program one nukleus kan. Kita program one nukleus dan nukleus tu kita akan masukkan dalam jujukan DNA tu. Kita remove bahagian yang kita tak nak dan kita programkan nukleus dan kita masukkan nukleus dalam jujukan DNA itu membentuk satu jujukan DNA yang baru. Okay? Lepas tu, bila dah bentuk satu jujukan baru, itulah dia sebenarnya CRISPR-Cas9, itulah dia sebenarnya pengeditan genom. Okay, so CRISPR itself, CRISPR, they stand for clustered regularly interspaced short palindromic repeats. Okay, daripada situ kita boleh tahu yang proses dia akan melibatkan, dia akan break the DNA dan masukkan macam saya ceritakan tadi lah. Tak ada apa-apa lah. So currently our CRISPR program kita dah dia memang selalu dia datang sekali. Okay, CRISPR itself dia kena associate with another protein yang akan tolong untuk melancarkan proses ni. Dalam yang ni
kita guna Cas9. So usually banyak saintis dia call up this one as program CRISPR-Cas9. Dan program CRISPR-Cas9 ni sangat super efficient, sampaikan the new Nobel Prize in Chemist dimenangi oleh saintis yang buat kajian tentang ni. Okay, kita ada Emmanuel Carpenter, Jennifer Doudna, okay, saintis dua orang ni kan, dia dapat Nobel Prizes on Chemist tentang dia punya kajian mengenai CRISPR-Cas9. Nampak kan? Sangat unik. So, until now, kita ada beribu-ribu kajian. Sampai kan, walaupun saya doing master on this, mungkin saya ada kajian yang saya dah tertinggal dah pun. Yang saya tak baca pun lagi. Macam tu. Okay, so kita ada kajian tentang binatang, macam mana kita nak tingkatkan susu atau daging binatang ternak pada tumbuhan, dan yang paling mustahak adalah pada manusia. Baru kita nak masuk topik hari ni sebenarnya, ya Allah, panjang lebar kan. Dan paling mustahak adalah manusia. Bila nak jalankan kajian ke atas manusia, banyak benda kita kena ambil kira, okay. Sebab why? Sebab manusia adalah satu makhluk yang kita ada our own hak asasi. Kita ada hak asasi sebagai manusia, which is dia ada satu declaration kat situ yang manusia ni tak boleh simply jadi human subject, tak boleh simply jalankan eksperimen ke atas manusia tu without his own consent. Kalau kita nak buat pembedahan sekalipun, kita perlukan consent pesakit tu kan. Kita perlukan kalau pesakit tu tak sedarkan diri, dan kita perlu satu consent daripada waris dia and all that. Macam tu cara dia. Jadi untuk kes ni pun kita nak buat satu kajian ke atas manusia sebab kita nak tackle isu tentang penyakit manusia. Jadi dia ada banyaklah perdebatan. Dia akan come out dengan banyak isu-isu yang timbul. Isu-isu yang kontroversi lah. Okay. So, currently kita dah buat pada CRISPR ni, patented genome ni kita dah buat pada sel somatik manusia. Okay, sel somatik. Kalau jari terputus, this one is our finger, once it breaks kan, kita akan mengandung, dan bila kita dapat anak kita jari tak terputus. Itu sel somatik, dia tak akan diwarisi. Okay, so banyak dah CRISPR edit dekat sel somatik, tak ada masalah. Dan juga kita dah pernah buat dekat embrio manusia yang tidak berdaya hidup, non-viable. Kita tak boleh guna dekat embrio macam tu. No. It's illegal Okay. Tapi so kita buat dekat embrio dan non-viable lah, yang dia tak berdaya hidup dah. Sebab kita mesti kena jalankan eksperimen juga. But you have to report all of your progress, your results, your materials, method and all that regularly dekat dia punya association lah, adalah dia punya tu. The issue is, kalau kita nak tackle penyakit genetik macam that I mentioned just now, kita ada cancer, anemia, big issues tau kalau penyakit-penyakit ni kan. Kita nak tackle all of this disease, dia mesti kena edit di sel produktif lah. Macam tu. So, jadi sebabnya sel produktif adalah sel yang akan diwariskan kepada generasi yang akan datang, macam penyakit ni. Jadi cuba bayangkan dari pergi perspektif Islam. Saya suka cakap, ada tadi dekat poster saya sendiri mention, adakah teknologi ni boleh sampai mengancam nyawa? Yes, dia boleh mengancam nyawa so far kajian terbaru pun tak ada lagi mengatakan teknologi ni selamat untuk dijalankan kat atas manusia. Tiada lagi. Macam tu. Okay, so so far tak ada lagi, dia ada macam safety concern lah kat situ. Banyak lagi masalah yang perlu diselesaikan lah dari segi mutation, tersalah mutasi tau. Dia off target, dia lari daripada target sebenarnya. Kita nak specific this one, tapi dia lari daripada jujukan tu, and banyak lagi masalah. So merujuk kepada faktor-faktor keselamatan ni menjadikan dia masih belum dibolehkan. Islam pun Islam adalah agama yang sangat macam suka pengetahuan tau. Even though dia punya pelaksanaan to the application is belum lagi, it's not yet being approved kan. Tapi kita Islam tak menghalang mana-mana saintis untuk explore. Okay, sebab macam Rasulullah pun kata, semua penyakit mesti akan ada ubat. Kan. So kalaulah this technology is really giving us like a big and huge potential dalam
prevent the inherited disease lah kan. Why not kan? Dia macam one anugerah, satu hadiah dari Allah, ilham yang Allah turunkan kepada manusia untuk tackle benda ni. Jadi bayangkan kalau penyakit genetik ni dapat dihentikan, kita akan dapat tackle banyak benda. First, kita dapat tackle kesihatan nyawa lah. Itu adalah tingkat maqasid syariah yang tertinggi sekali lah yang kita nak tackle. Dan kita boleh dari segi nasab, keturunan manusia lepas ni akan bebas dari penyakit yang kita berjaya tackle tu lah. So berapa banyak keturunan tu dan berapa banyak umat manusia yang dapat diselamatkan. Okay. Dan daripada segi mal, harta, dari segi harta ni dari segi macam sebab bila seorang individu tu didapati berpenyakit, maka individu tersebut dia akan mengeluarkan lebih banyak kos perubatan dan kos sebagainya. Jadi bila kita ada satu manusia yang sihat, kos-kos tu dapat dikurangkan. Jadi kat situ ada penjagaan harta juga. Kan? Itulah kata banyak di situ. Tapi benda perspektif Islam ni setakat ni sangat selari lah dengan keputusan yang dibuat pada First International Summit on Human Genome yang kata kita hold dulu teknologi ni sampai kita buktikan berkesan. Tapi pernah terfikir tak? Macam mana kita nak tahu teknologi ni berkesan kalau kita tak bagi kondak atas manusia? Okay, tapi that's why ada saintis kata kita kena settlekan dulu. Kalau eksperimen ke atas non-viable embryo misalnya pun tak berjaya, macam mana nak kondak atas manusia? So kita settlekan dulu that issues lah. Okay, lepas tu ada lagi juga isu yang kata, kalau macam tu, lepas ni kalau gene editing is being approved, so we can edit baby, ada designer baby. Designer baby kita boleh ada bayi yang kita nak, kita boleh select gender. Semua tu adalah kerisauan biasa. Kerisauan bukan biasa. Maksudnya antara kerisauan yang peak, yang dirisaukan lah. Yang peak bila melibatkan teknologi baru. Teknologi baru mesti akan berdepan dengan masalah ni. Hatta IVF sekalipun waktu mula-mula diperkenalkan dulu memang semua macam designer baby ni kan naik isu ni. Tapi bila makin lama kita tunjuk kan, sebab Islam ni satu je, bila kita nak buat something kita akan ada matlamat yang jelas, matlamat yang betul dan cara dia pun selamat, tak ada efek apa-apa, tak ada beri kemudaratan lagi kan. So bagi kebaikan yang banyak kepada umat manusia, jadi dia akan membawa kepada keharusan lah, ataupun mungkin bawa kepada dia macam tuntutan daruriyat lah sebab dia melibatkan nyawa. Penyakit genetik ni always mesti melibatkan kesihatan nyawa macam tu kan. Okay, so tapi saya nak cerita sikit lah. Tapi yang dalam end of 2018 waktu second summit, kita dah ada second summit dah kan semua kan, dah ada third summit dah. Okay, waktu second summit tu kita ada seorang saintis individu daripada China, nama dia He Jiankui. Dia surprisingly dia reveal beliau reveal yang beliau sudah menjalankan teknik pereditan ke atas bayi. Ke atas embryo. Dia dah edit embryo dalam perut seorang ibu. Which is lagi mengejutkan, bayi tersebut telah dilahirkan. Yes. So bayi tersebut bila dia lahir dah siap edit. Apa maksudnya? Maksudnya mesti ada something yang dia edit. Apa yang dia editnya? Iaitu baby tu dia ada imunisasi tau. Dia ada perintang kepada penyakit HIV. Yes. Memang dia ada sebabnya macam kita tahu untuk nama dia Nana dengan Lulu. Lulu and Nana ni both dia ada parents and their father memang ada HIV. So bila father ada HIV, dia bersama ibunya pun mesti confirm ada HIV. Confirm anak-anak ada HIV. Macam itulah cerita dia. Tapi scientist ni dia dah edit the embryo itself. So the embryo so the baby is born tu dia free from HIV disease. Macam tu. So sebenarnya walaupun dia ada matlamat yang baik, tapi memandangkan regulations and ethics sangat penting dalam setiap code of conduct saintis ni. Jadi dia dikatakan menjalankan eksperimen yang illegal. Faham tak? So walaupun Lulu dan Nana ni hidup, tapi dia perlukan macam pemantauan berpanjangan. Masih panjang lagi umur
twins ni, dia kembar masih panjang lagi umur kanak-kanak ni untuk kita accept or kita judge anything. Sebab kita mungkinlah orang ada setengah pendapat yang kata dia selamat kot, baby selamat lahir, free HIV lagi kan. So dah berjaya lah, CRISPR dah berjaya kat atas baby ni. Tapi masih banyak lagi penilaian yang kita kena buat sebab baby ni akan hidup lama lagi. Macam tu. Kita tak tahu, mungkin dia perintang kepada penyakit HIV ni, tapi mungkin penyakit lain pun akan datang, kita tak tahu. Macam tu. Okay. So far sebab memandangkan dia melanggar prinsip-prinsip etika yang sepatutnya code of conduct, scientist code of conduct, dia pada end of December 2012 kan, dia kena denda dalam 430,000 USD, banyak kan. Dan yang saya tahu lagi, dia kena prison lah for 3 years. Benda ni bukan simple-simple kan. Although CRISPR-Cas9 ni sangat mudah didapati, kit pun mudah, sangat mudah bila kita dah faham dia punya cara, kita boleh handle and conduct it. But we are still subjected to ethics and regulations tentang cara-cara nak conduct dan sebagainya. Jadi saya harap perkongsian saya ni menyeluruh lah. Mungkin moderator ada persoalan ke apa, tapi ataupun itulah, kalau tak ada persoalan baguslah. Macam mana moderator? Soalan. Saya sendiri ada persoalan. Kalau pengeditan genom ni dikatakan boleh kita gunakan dalam segi kesihatan. Adakah pengeditan genom ni boleh digunakan dari segi kosmetik, kecantikan ataupun rupa? Okey, yang tu ada ayat Quran. Sebab bila dia melibatkan pembedahan kosmetik, dia melibatkan pembedahan fizikal manusia. Pembedahan tu kita kena tahu dulu. Pertama sekali kita kena tahu dulu untuk apa pembedahan itu. Adakah untuk kecantikan semata-mata ataupun untuk memperbaiki kecacatan. Kalau untuk memperbaiki kecacatan tu, itu dah jadi tingkatan yang lain. Dia jadi daruriyat dah. Sebab kalau dia hidup dengan hidung sengit, contohnya dia aksiden, hidung dia sengit, benda tu boleh jadi aib untuk dia. Dan kalaulah dia berhidung sengit tu merupakan seorang pendakwah ke apa, orang tak nak dekat dengan dia, orang takut nak tengok. Macam mana first impression pun orang dah tak nak. So benda macam tu dibolehkan lah. Tapi kalau kosmetik tu dah macam orang Korea nak hidung cantik, tajam, nak ada eyelid lah, itu kita panggil pembedahan-pembedahan yang berbentuk kosmetik, nak mata biru, nak tu semua, walaupun dengan bukan pengeditan genom pun, let's say dia guna pembedahan biasa pun, tidak dibolehkan. Macam tu. Jawab tak? Jawab. Ada soalan lagi? Okay. Sebab kita tahu kan pengeditan genom satu teknologi yang agak baru kan ya. Jadi ramai tertanya, ada tak fungsi-fungsi yang lagi apa? Contoh pemakanan, dalam pemakanan. Contoh kalau makanan yang apa? Contoh macam haiwan tu boleh kita gunakan pengeditan genom, sayur ataupun buah, atau mungkin kalau orang yang tak suka makan makanan peria contohnya sebab dia pahit, tapi kita nak kekalkan khasiat, cuma nak tukar rasa dia, boleh ke? Yes, boleh. Tak ada masalah. Tapi ini dia dah masuk macam bawah, kita boleh selitkan dia overlap sikit dengan isu GMO lah, ataupun GMF, genetically modified food. Banyak-banyak food macam ni pun kita dah ni. Okay, cakap pasal pengeditan genom, pengeditan genom dah berjaya dah pun edit. Contohnya saya bagi binatang ternakan currently dia buat, kalau dekat negara lain, kita ada satu macam peladangan kan, kita nak produce banyak susu kan. Pengeditan genom dah berjaya dah pun untuk edit, untuk menghasilkan satu binatang yang ada lembu lah contohnya, dia ada susu yang banyak. Production of susu dia rapid. Dia main dengan hormon lah tu kan, macam tu. Lepas tu dia punya daging tu sedap. Tumbuhan pun banyak dah. Dia tak ada isu lah. Kalau dekat binatang dan tumbuhan ni selalunya dia lebih kepada isu boleh makan atau tak. Dia bukan isu yang boleh tak conduct pengeditan genom ni ke atas organism-organism yang macam tu. Dia macam tu. Dia isu kepada kalau dah jadi macam ni, berani ke nak makan? Ada efek tak makannya?
Kan macam contoh orang kata ayam zaman sekarang ni banyak suntik. So bila banyak suntik, concern dia adalah alamak kalau bagi anak-anak aku makan ayam-ayam yang kena suntik ni tak baik untuk kesihatan dia. Macam tu. Kan? Dia bukan, concern dia bukan pada yang macam proses yang dia buat, yang suntikan tu. Tapi dia lebih bila makanan ni, dia concern bila makan, bila once we consume the food, it will give bad effect tak pada you punya health. Macam tu lah. Faham tak? Tapi dah berjaya lah. Panducin Genome dah berjaya dah edit macam-macam tumbuhan, binatang ternak, banyak dah lah edit. Dia cuma dia bila dia naik debate tu, bila dia nak edit manusia lah. Macam tu. Dan tiba-tiba pula saintis dari China tu dah edit manusia dan berjaya dilahirkan pun baby tu. Dan baby tu terbukti tau. Memang penyakit tu tak turun dekat baby tu. Dan dia juga saintis tu juga dah sekarang dah orang kata terlibat. Dia masih terlibat lagi. Dia nak edit baby ketiga dah. Macam tu. Tapi sebenarnya semua tu illegal lah. Tak boleh lah. Secara etikanya is prohibited lah for now. Ada apa-apa lagi tak? Kalau macam dalam medical journal yang saya tadi yang daripada saintis Cina tu, dia dah buat satu kebaikan untuk humanity kan, yang boleh restrain HIV. Tapi kenapa etik tu boleh menghalang dia daripada buat benda tu? Sebab benda tu dia bawa tu dah ada manfaat. Tapi kenapa masih ada yang menghalang sebab hanya sebab etik? Macam mana tu? Okay, ethics ni dia datang, dia buat keputusan tentang satu etik atau regulation tu is based on experiment tau. Macam tu. Kenapa dia menghalang? First, sebab kalau, itulah saya kata tadi, kalau baby ni hidup sekalipun, kita tak tahu kesan jangka masa panjang dia. Kita kena observe. Setakat ni kita belum ada bukti. Dan mungkinlah ada juga saintis yang berpendapat yang eksperimen ni teraccidentally berjaya. Dia mungkin sepatutnya ada probability lah. Setiap rawatan tu ada probability untuk tak berjaya dan berjaya. Tapi ada saintis berpendapat yang doktor ni dia buat kajian ni, benda ni teraccidentally je berjaya macam tu. Tapi diorang tak sifatkan sebagai berjaya sebab benda yang jahat, benda yang illegal ni kita tak pernah sifatkan sebagai berjaya. Macam tu lah. Sebab dia still illegal. Jadi lagi satu, concerns of ethic ni kan, kita nak bagi satu benda tu boleh ke tak boleh ke, dia kena musyawarah. Back to Islam punya method lah. Dia tak boleh macam selfish buat sendiri. Okay, memang kebaikan. Tapi banyak lagi kata niat tu takkan menghalalkan cara awak lah. Once sebab kita pun dah kata yang benda ni illegal. Kata let's say kita allow dengan guna satu eksperimen ni je. Dengan guna satu eksperimen ni je kita allow this technology. Kita tak tahu. Might be the second experiment will fail. The third one will fail. The fourth one will fail. Kita tak tahu. Sebab back to back, macam mana sekalipun, akar umbi dia akan back to iradat Allah tu, ketentuan Allah tu. Macam kita akan back to the fate. Satu je, mencari ilmu macam mana pun, galilah. Sampai ke negeri China sekalipun, last sekali tujuan dia mesti Allah tu. Macam tu. Pencipta dia, tahu hakikat penciptaan dan sebagainya. Jadi, sama juga macam ni. Jadi kalau kita tak tahu semua benda ni memanglah back akan balik kepada Allah tu benarkan tak untuk berlaku. Tapi setiap yang dibenarkan tu tak semestinya diredai macam tu. So kalau dalam in term of illegal, benda ni still illegal, walaupun baik, ada datang kebaikan, kita tak boleh jamin yang eksperimen berikutnya tu akan beri kejayaan. Sebab satu eksperimen tak boleh bagi pesan yang besar pun. Satu kejayaan berbanding kita ada banyak eksperimen lain yang fail. Satu kejayaan, contohnya ni kejayaan lah, sebab banyak saintis kata ini bukan kejayaan. Mana boleh kejayaan tu dihitung dengan melalui perbuatan yang illegal. Awak dapat 4 flat sebab meniru. Awak berjaya tak? Macam itulah. So dia ada banyak discussion kat situ. Orang tak kata dia berjaya, tapi yang kita nampak secara mata kasarnya dia berjaya. Let's say this one is successful, tapi the second and third one and fourth one semua kita tak pasti lagi. Jadi takkanlah dengan satu kejayaan ni dia akan beri pesan yang besar. Sebab kita macam mana pun kuat fikir, dia mesti ada timbang tara balik.
kebaikan dia, kemaslahatan dia tu mesti lagi besar berbanding keburukan. Tapi sekarang memang kebanyakan eksperimen tunjuk keburukan tu lagi besar. Kita tak nak disebabkan sedikit kebaikan tu, kita ambil keburukan yang banyak ni. Macam tu. Boleh ke Irfan? Boleh. Ada banyak soalan ni. Oh, Ada tu yang dia kata berkaitan dengan konsen untuk satu eksperimen kan. Jadi sekarang ni ada satu kelompok, dia bagi kelompok vegan tau. Kelompok vegan jenis makan sayur tu. Kelompok vegan ni, dia macam dia menolak lah eksperimen ke atas haiwan. Jadi macam mana kita nak berhujah dengan diorang untuk betul-betul kita dapat konsen untuk eksperimen ke atas haiwan? Maksudnya kenapa kita nak perlukan konsen dia untuk kita nak jalankan eksperimen Maksudnya macam mana kita nak lawan diorang, sebab diorang cakap tak boleh buat eksperimen atas haiwan. Okay. Apa-apa eksperimen yang kita baru buat kan, apa-apa eksperimen yang baru ni, macam mana pun kadang-kadang dia akan mendatangkan negative connotation tau. Feedback first impression is come with negative response first. Apa-apa pun. IVF tu dulu, mula-mula macam saya cerita tadi, dia datang dengan banyak juga isu-isu tak boleh buat IVF. Why? Because dia boleh jadi designer baby. Kita design baby. Dan banyak, it will lead to gender selection. Islam tak benarkan gender selection. Banyak isu lain. So dalam tapi last bila dia semakin progress, dia semakin hebat, makin semua orang menunjukkan kebaikan, menunjukkan yang eksperimen ni confirm beri kebaikan, benda yang benar, benda yang rojih, terbukti, hebat, macam mana pun tak boleh dinafikan akhirnya. Macam tu. Satu biji benih yang bermutu, walau dicampak kat mana pun akan tetap jadi pulau. Jadi engkau golongan radiant ke, golongan apa pun, macam mana engkau menghalang daripada kebaikan teknologi ni dijalankan atas haiwan kan? Tapi bila kebaikan tu diterima oleh majoriti manusia dan kebaikan tu dinikmati oleh ramai manusia, you will just shut your mouth up lah. Close lah. Shut your mouth, close lah. Dia tak boleh cakap apalah. Bila akhirnya benda ni akan berjaya. Macam tu lah. Melalui evidence dan lebay eksperimen yang kita akan buktikan kelak. Macam tu lah. Boleh Irfan? Menjawab tak? Yang tu jawab. Irfan jawab je Okay. Okay, ada soalan lagi. Dia sebab tadi akak terang tadi dia kata teknologi pengeditan genom ni boleh kita boleh cure penyakit genetik kan. Boleh apa? Jadi kita boleh buatkan generasi manusia yang tak ada penyakit genetik dah. Okay. Jadi ada tak kemungkinan untuk teknik pengeditan genom ni kita boleh hasilkan generasi manusia yang tak ada kekurangan upaya OKU. Okay. OKU tu dari segi apa? OKU ni terlalu besar. Ada OKU dari segi mental illness, which is mental illness pun ada research yang kata mental illness ni can be inherited sekarang. Okay. Ada OKU daripada segi sel somatiknya saja. Contohnya dia tak ada tangan, dia tak ada kaki. Jadi kalau OKU yang sel somatik macam ni, dia tak ada masalah sebab dia takkan diwarisi kepada anak-anaknya. Ataupun awak kira OKU itu sebagai seseorang yang menghidapi penyakit yang kronik. Contohnya anemia. Penyakit kronik lah kan, anemia. Macam tu ke? Jadi kalau dari segi anemia tu, memang kalau kita berjaya enforce this teknologi dekat patient tu dan dia mengandung, kita edit dia punya embryos and all that. So anak dia memang takkanlah, bolehlah. Memang inhibit lah, memang itu pun. Sebenarnya Irfan kan, dekat Malaysia sendiri tau. Ni Malaysia Dekat Malaysia pun sebenarnya bukan satu negara yang akan biarkan teknologi tu begitu saja. Kita ada banyak researcher yang sangat kompeten, yang sangat berdaya saing untuk make sure
kita berada di top chart lah of the science itself. Yusni Melaya pun sekarang dah top 10 in Asia kan, macam tu kan. So saya memang pernah jumpa dengan pensyarah di USM lah yang menjalankan kajian CRISPR. Memang dijalankan kajian CRISPR ke atas pasien HIV. Dia tengah cari macam mana dia nak prevent HIV. Dia collaborate dengan banyak universiti lain lah. Benda ni macam research kan, jadi saya tak boleh lah disclose banyak sangat. Tapi memang dah ada. Jadi menjawab paling tadi soalan dia kan, boleh lah. Itulah saya kata OKU yang macam mana. Macam itulah yang saya terangkan tadi tu. Tunggu soalan je, ada lagi tak? Ada soalan daripada orang luar ke? Tak ada? Tadi tu semua soalan dari luar, cuma Irfan baca balik je. Oh ya. Okey. Betul. Macam mana? Ada apa-apa lagi ke? Ada permintaan. Permintaan daripada pelajar Kak Atika sendiri. Dia kata dia nak student tu. Ha? Mengadanya student. Dia tengok daripada FB. Dia kata dia nak tengok pengalaman sebagai pelajar SGPI sampai ke master semua. Nak pengalaman apa? Ya Allah. Dia kata nak pengalaman sebagai pelajar SGPI dengan macam mana sambung master tu, nak passion ke apa cabaran lah kiranya. Pengalaman semua tu. Cerita lain tau daripada orang lain punya cerita. Yang baik awak boleh jadikan contoh, yang tak baik tak payahlah kan. Saya berkahwin muda. Saya berkahwin pada tahun kedua. Interesting ni. Budak-budak ni suka ni macam ni. Saya berkahwin pada tahun kedua pengajian saya di SGPI. Wow. Saya ada baby SGPI. Bayi pertama saya lahir waktu saya tahun kedua. Can you imagine benda tu? Tapi saya ada kawan-kawan yang baik lah. Kawan-kawan Biotech saya. Biarlah saya sebut kan, saya ada Syed Daniel, saya ada Askolani, saya ada ramai lah. Ada Izafahna, Asma, Khadijah, Diana, Ifah. Diorang sangat bagus. Support. Kita punya sistem support kuat lah. Okay, saya anak pertama lahir tapi wills the wills. Okay. Macam mana, once you dah imagine benda tu, yang akan jadi obstacle you ialah limitation you sendiri. Yang limitkan diri you daripada berjaya ialah diri you sendiri. Aku boleh ke? Aku tak boleh. Aku penat. Aku malas. Macam tu. Kalau kita boleh overcome benda tu, tak ada apa yang mustahil. So saya grad on time dengan sikit lagi nak dekan, sebab dekan kita 3.7 kan. Saya 3.67. Sikit kan? 3.67. Nak dekan. Saya tak dapat dekan, tapi tak apa. Dengan baby, saya pergi exam. Baby ikut. Husband saya budak falak, astronomi UM juga, API. Kita orang gila-gila. Paper yang kita orang ambil sama-sama, let's say. Kan saya takut lah kalau saya cerita macam ni kan, nanti orang akan further tanya yang ni tau, yang personal ni. Lawak lah korang ni, okey lah. Tapi maksudnya kalau paper kita ambil sama-sama nak pergi exam kan, paper tu sama dan anak tu kita terpaksa lah suruh mak mertua saya jaga. Tapi kalau tak memang kita orang gila-gila. Saya pergi kelas, dia jaga kat luar. Dan korang takkan nampak lah situasi ni sebab benda ni berlaku pada tahun-tahun ni kan. Macam itulah. Tapi untuk kawan-kawan saya, diorang tahulah macam mana struggle-nya. Dan bila saya grad, saya dengan kawan saya macam adalah seorang hamba Allah. Kawan saya tu dah berjaya dah sekarang. Tapi saya dengan kawan saya tu macam kata, kita kena sama master lah. Dan saya yang dah biasa susah, maksudnya dah biasa susah kan, dah biasa ada anak sambil belajar, saya tak rasa sama master ni macam satu halangan lah. Tapi bila waktu saya dah sambung master, itulah master saya ni pun drag sikit sebenarnya. Memang drag. Saya memang jujur je lah cakap. Sebab bila saya dah sambung master, saya dapat anak kedua pula. Waktu tahun kedua degree anak pertama, tahun kedua master anak kedua. Kan?
Lepas tu drag lah sebab keadaan tiba-tiba COVID, ada pandemik and all that kan, ada drag sikit lah sana sini. Yelah sebab manusia ni macam mana pun susah tu confirm ada dalam kita punya kehidupan ni. Dalam kita punya jalan hidup ni susah ada. Mana ada manusia tak ada kesusahan, tak ada halangan. Tapi halangan tu yang akan kuatkan kita sebenarnya. Kalau kita nak jatuh, bila kita dapat halangan tu, kalau kita nak jatuh, kita jatuh sekejap je. Kita kena cepat bangun. Sebab kita sebagai manusia, kita tak ada pilihan. Kalau kita terus jatuh dan jatuh, kita yang rugi. Yes. Jadi, saya meneruskan master saya atas dasar saya passion saya lah. Minat saya dalam bidang sains Islam. Saya suka collaborate sains dengan Islam. Hatta sekarang pun saya mengajar biologi untuk projek pemata tau. Projek pemata budak-budak genius. Saya memang collaborate sains dengan Islam. Dalam saya punya tuition sekalipun saya memang selalu satukan. Bila saya bawa pasal biologi, saya akan bawa balik. Tengok Allah buat kita macam mana. Cantik kan? Macam tu. Education. Dan saya harap supaya benda yang nakli dan akli ni akan terus diserap dalam kita punya kurikulum lah sebenarnya. Sebenarnya kos kita ni unik dan sepatutnya semua yang keluar daripada kos kita ni dia kena mengajar biologi sebab supaya dia boleh integrate balik Islam dalam biologi, dalam chemistry, dalam fizik dan dalam semua teknologi dan engineering semualah. Macam tu. Menjawab ke yang saya sambung master sebab apa? Sebab passion lah. Okay. Jawab. Menarik. Pengalaman yang sangat menarik. Lepas tu Korang tanya lagi. Tadi kat story tu tiba-tiba ada pula tiba-tiba FB Rabai tak tiba nak review. Lepas tu ada pula soalan ni. Daripada FB. Okay. Dia kata ni, adakah menjadi genom pada organisma yang diklon pun perlu ikut etika sebab dia edit genom tu pada organisma yang dia dah klon. Okay. First kali organisma yang dia klon tu apa? Saya kena tahu dulu. Organisma yang dia klon tu apa? Kalau organisma yang dia klon tu adalah hidupan, itu pun dah langgar etika. Bukan dia tak boleh lepas lagi kat cloning tu, tak lepas lagi macam mana dia nak clone, dia nak edit pula yang hasil clone ni. Melainkan dia clone tu kat tumbuhan, tak ada masalah. Itulah saya kata, kalau isu kita sekarang kita bincang pasal manusia, dia nak clone manusia contohnya atau dia nak clone haiwan, haiwan ni dia rendah sikit lah matlamat. Kalau dia nak clone manusia, dekat isu clone tu pun dah tak boleh dah illegal dah tak dibenarkan dah. So dia takkan boleh edit hasil clone tu memandangkan dia dah start buat daripada awal benda yang illegal. Macam tu. Okay, Fan? Ada soalan lagi? Tengah tengok FB ni. Apa soalannya? Dia sambungkan pada soalan tadi. Dia punya orang yang nanya dia tu tambah lagi soalan dia. Okay, dia tak sama pesan saya. Topik pada persoalan klon dan genom. Adakah hukum klon organ-organ dalaman badan organisma? Adakah hukum klon organ-organ dalaman badan organisma untuk tujuan perubatan juga tidak dibenarkan? Sekalipun itu boleh menyelamatkan banyak keadaan. Contohnya klonkan buah pinggang yang sihat untuk elakkan tempoh line up yang lama untuk transplant. Kan? Transplant. Betul. Maksudnya dia nak clone organ. Kalau kita boleh clone organ, maksudnya dia boleh selamatkan beribu nyawa. Tak perlulah kepada donation kan? Macam tu kan? Tapi apa persoalan dia? Boleh tak? Soalan dia, boleh tak? Ada hukum ke tak? Macam tu. Pengklonan tu. Okey, setakat ni kan. Okay. Dia hukum, kita kena faham juga, hukum akan keluar bila ada dah benda tu.
Jadi setakat ni kalau klon-klon organ ni saya tak pernah dengar lagi lah sebab organ sangat kompleks. I give you one heart one heart. Heart kita besar mana tau? Heart kita besar fist kita je. Okay? Kita punya heart is the shape of our fist sebenarnya. So small kan? Tapi dekat heart tu dia ada banyak artery, banyak vein. Which is kalau kita nak clone our heart, okay. Dan satu lagi, kita dah terlanggar prinsip sains sebenarnya ni. Kita kalau nak clone ni, kita kena ada sel produktif lah. Sebab dia ada kod. Nak clone mesti ada kod. Jadi organ-organ ni, kalau nak clone, maksudnya kita kena ada manusia. Kita kena ada subjek. Kita kena ada subjek, yang subjek tu ada coding yang dia akan menghasilkan organ-organ ni dalam subjek ni. Macam tu. Contoh kalau kita nak clone buah pinggang, mestilah katakan pada manusia, mestilah kita kena clone manusia tu juga. Jadi memang dah tak boleh dah, memang haram. Memang ada fatwa, cloning ada fatwa dah. Cloning cannot, haram. Dah clear kan yang tu kan? Betul lagi. Saya kira macam haram lah untuk kita buat benda tu. Cloning memang tak boleh. Tak boleh lah. Except jadi except for tumbuhan semua tu dia lain lah. Itu tak apa. Tak ada jadi untuk sebab tak ada soalan, untuk penutup boleh tak Kak bagi kesimpulan tentang peter genom ni? Okay. So macam macam tajuk agak tadi, tajuk dia prinsip-prinsip etika. Okay, akan dah naik balik. CRISPR-Cas9 ni, kenapa dia tak boleh setakat ni? Sebab dia ada banyak isu-isu yang didebatkan daripada segi keselamatan dia, yang tak terjamin lagi pun. Daripada segi, teknologi ni akan bawa kepada enhancement. Enhancement means ada superior, ada manusia superior, ada mutant. Awak tengok X-Men kan? Semua tu ada manusia macam tu, dia risau. Sebab benda macam ni dah ada teknologi kan, jadi manusia saintis boleh je tergelincir sikit niat dia ke boleh. Hasutan syaitan tu saya ada kan. Lepas tu dia risau nanti manusia akan ada designer baby, kita boleh design baby, kita ada gender selection, semua ni timbul bila teknologi ni dah dijalankan. So teknologi jalan, barulah timbul perdebatan-perdebatan ni. Tapi the main concern it's not the ethical issues itself, tapi dia punya ni isu keselamatan. Itu main concern dia. Sebab keselamatan ni the main, dia high risk sekali. Dia paling tu sebab dia nyawa. Dalam Islam pun kalau perubatan kesihatan nyawa ni dia paling tinggi sekali. Jadi itu main dia. Yang mana setakat ni teknologi ni belum lagi boleh dijalankan kerana tidak menepati aspek-aspek keselamatan lah. Ataupun dari segi tak tahu kesan dia, efek dia, banyak tak tahu dari segi tu. Jadi Islam pun mengambil pendekatan untuk hold dulu. Okay, sebab saya sendiri pernah interview Datuk Mufti, yang dulu Datuk Mufti sekarang menteri di Jabatan Perdana Menteri, iaitu Datuk Zul kan. Dia pun beliau pun menyifatkan yang teknologi lah teknologi yang bagus. Kita tak boleh deny. Dia memang teknologi yang bagus, dia adalah anugerah kalau betul berjaya. Tapi kita kena hold dulu selagi isu keselamatan tak resolve. Tak ada solusi kepada masalah-masalah keselamatan, safety, concern yang timbul tu, tak ada penyelesaian lagi. Jadi kita memang kena hold dahulu sampai benda ni betul-betul terbukti lah, ada evidence, ada lebay dan sebagainya. Macam tu. Okay? Dan saya harap perkongsian saya ni beneficial lah untuk ada semua. Rindu nak jumpa korang semua, my student semua, tak kisahlah kat mana anda berada, jaga diri semua, okay? Stay safe. So, tu je lah penutup dari saya. Ada apa-apa lagi ke nak tanya Irfan? Kenapa Irfan diam? Tiba ada soalan lagi. Ya Allah, ada lagi. Saya dah tutup. Last soalan, kita bagi ihsan kepada konten tersebut ni. Okay. Apa tu? Dia kata kalau ada orang buat research tentang regeneration untuk human body part, dibolehkan ke? Apa dia? Kalau ada research untuk regeneration on human body part, boleh ke?
Apa-apa research tak ada masalah untuk kita umat Islam ni nak explore. Tak ada masalah. Research semua tak ada masalah untuk kita explore. Sebab Islam adalah agama ilmu, disukakan umat-umat dia pandai. Islam sangat, kalau umat Muslim ni ramai lagi yang banyak berjasa daripada segi contribution in science, lagi bagus. Research ada masalah. Islam sangat open. Flexible. Regeneration of body parts, make sure luluslah, itu je lah daripada segi authority lah. Sebab nanti kalau apa-apa kita kena hantar permohonan, kita kena report semua satu-satu kan. Kalau lulus maksudnya badan etik pun benarkan, so tak ada masalah lah. Jadi berakhir dengan soalan tadi, jadi berakhirlah kita punya sesi pada petang ini. Jadi semoga perkongsian Kak Atikah ni bermanfaat lah untuk semua kan, untuk timba ilmu dengan kalau macam pelajar SDPI punya sasaran kan sebagai saintis agamawan kan. Jadi semoga apa yang kita dapat hari ni kita boleh suatu hari nanti mungkin bermanfaat untuk kita, mungkin bermanfaat untuk masyarakat, mungkin bermanfaat untuk agama. Jadi billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.